Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafiqah binti Zahri, nombor matrik AP190168. Saya daripada LDK 3 akan membentangkan mengenai pertolongan cemas. Pertolongan cemas adalah bermaksud bantuan permulaan, bantu mula dan rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut atau tiba-tiba dengan menggunakan objek yang berada di sekeliling sementara menunggu ketibaan ambulans, doktor, pegawai perubatan atau sebelum dihantarkan ke hospital. Pertolongan cemas ini dilakukan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa mangsa, untuk mengelakkan kecederaan daripada bertambah teruk dan untuk mengurangkan kesakitan yang dihadapi oleh mangsa. Terdapat beberapa kaedah bantuan kecemasan ataupun pertolongan cemas ini. Antaranya ialah untuk merawat mangsa pingsan, untuk merawat mangsa tercekik, untuk merawat luka dan berdarah, untuk merawat kebakaran dan kelecuran. Assalamualaikum, nama saya Nur Anis Nisha binti Azmi. Nombor matrik saya AP190488. So, hari ini saya akan terangkan mengenai peraturan pertolongan kecemasan. Peraturan terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, kita memberi keutamaan kepada kita memberi pertolongan kepada mangsa yang mengalami kecederaan teruk dengan memberi rawatan sementara kepada mangsa tersebut. Yang kedua ialah memberi keutamaan kepada mangsa yang tidak sedar. Dengan ini kita ataupun pembantu menjaga pernafasan mangsa ataupun memerhati pernafasan mangsa sama ada masih bernafas ataupun tidak bernafas. Yang ketiga adalah jangan sesekali menanggalkan pakaian mangsa, tetapi hanya melonggarkan pakaian mangsa bagi memudahkan pernafasan mangsa, dan pembantu akan memerhatikan pergerakan pernafasan mangsa. Yang keempat adalah membuat pengurusan bagi menghantar mangsa ke hospital dengan segera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Zulizam dengan nombor matrik AP190283. Hari ini saya akan menerangkan kepada anda first aid kit, iaitu peti pertolongan cemas. Apa itu peti pertolongan cemas? Ia adalah peralatan atau ubat-ubatan yang digunakan semasa kecemasan bagi mengelakkan luka bertambah parah dan menggalakkan penyembuhan. Jadi yang saya ada sekarang ini adalah peti pertolongan cemas bersaiz besar. Kita akan lihat satu persatu kandungan di dalam peti kecemasan inilah. Pertama sekali kita akan pergi kepada bahagian antiseptik. Ini adalah antiseptik berkrim lah, secara krim. Dia digunakan untuk kulit melecet, jangkitan kulit dan lucur dan juga luka ringan. Dia seperti ini. Jadi yang kedua adalah lotion kuning. Dia adalah berbentuk liquid. Dia seperti lotion lah. Digunakan sama juga kegunaan untuk kegunaan luka-luka kecil, disapukan untuk menggalakkan penyembuhan. Jadi yang ketiga saya tunjukkan ini untuk antibakteria. Jadi kita akan sapukan ini kepada luka itu sebelum kita sapu ubat untuk mengelakkan jangkitan bakteria berjangkit lah, seperti ini. Jadi seterusnya adalah alkohol pad, dia seperti ini, untuk sama juga untuk mengelakkan jangkitan kuman lah, disapu kepada luka itu lebih dahulu sebelum menyapukan ubat. Jadi kita beralih kepada bahagian cotton bud. Pertama sekali kita adalah untuk lekat gauze untuk kecederaan yang sederhana. Dia dilekatkan kepada luka lah selepas sapu lotion kuning. Dia seperti ini. And then kita ada juga pembalut segitiga. Dia digunakan untuk balutan untuk kegunaan patah tangan ataupun patah kaki semasa melakukan aktiviti riadah juga dan juga aktiviti rekreasi dan kesukanan. Ia adalah berbentuk segitiga seperti ini. Dia adalah kain cotton. Dia boleh digunakan banyak beberapa lipatan untuk
kelukaan lah, ataupun juga patah tangan, boleh gunakan ini sebagai pendukung. Jadi yang kedua adalah yang ini, sama juga dengan yang tadi, pelekat ini. Dan kita ada ni untuk luka-luka terbakar. Dia seperti ini, dia ada banyak lah di dalam kotak ini. Dan kita ada juga bandage lebih, dia bagi extra. Dan kita ada cotton ball, digunakan untuk celup lotion ni tadi. Sebab kita tak boleh gunakan tangan, jadi kita gunakan ini sebagai alat untuk kita letakkan lotion kuning ni pada luka pesakit lah. Di yang seterusnya kita ada ni juga kapas untuk memudahkan urusan membaik pulih luka-luka kita lah. Kemudian kita beralih kepada dressing OTC medicine, iaitu ubat tanpa kaunter. Dia ada ini. Ini adalah untuk melegakan otot atau kelegaan otot lah, seperti ini. Jika kita melakukan aktiviti sukan, kita tiba-tiba otot kita sakit kan, kita boleh sapu ini. Dia untuk kegunaan dua saja. Kita ada juga ini, paracetamol untuk demam kecil. Sekiranya kita pergi berkhemah, kita boleh gunakan ini untuk kecemasan lah. Ini untuk kecemasan sahaja, tidak boleh digunakan, tak boleh diambil secara berterusan. Ketiga kita ada yang ini untuk kelegaan gastrik. Jika seseorang itu atau pesakit itu mengalami gastrik, kita boleh bagi ini. Dia adalah berbentuk tablet ini. Jadi kita boleh gunakan untuk melegakan gastrik atau bloated dalam perut. Dia juga ada minyak angin untuk kelegaan perut atau sakit kepala. Boleh gunakan ini untuk sapu untuk kegunaan luar. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada first aid instrument. Kita ada ni sarung tangan getah untuk memudahkan kerja, untuk mengelakkan bakteria berjangkit. Kita boleh gunakan ini untuk keselamatan diri kita dalam merawat seseorang. Lalu kita ada penyepit ni untuk kita mengangkat cotton bud ataupun kapas-kapas hasil daripada luka yang kita merawat orang lain. Dan kita ada gunting. Dalam peti kecemasan ada gunting untuk kita gunting bandage untuk bagi rapi lah, untuk selepas kita gulung seseorang, gulung kaki untuk seperti ini, kita boleh potong gunakan gunting ni. Jadi dan kita ada ni pin untuk safety pin, apa-apa yang terjadi kita boleh pin teruslah dekat sini. Jadi itu sahaja item yang wajib anda tahu dalam peti kecemasan inilah. Jadi terima kasih daripada saya, sampai situ sahaja. Okey, saya akan teruskan dengan salah satu cara ataupun kaedah untuk kaedah bantuan kecemasan atau pertolongan cemas, iaitu kaedah merawat luka dan pendarahan. Okey, ini untuk rawatan luka kecil. Yang pertama, alirkan air pada luka. Dan keringkan dengan kain bersih. Lepas itu, bersihkan luka dengan kapas atau kain bersih yang dibasahkan dengan air atau sabun atau antiseptik. Lepas itu, balut luka dengan kain bersih atau pembalut.
saja. Saya Nur Ala Nazasha binti Azman, AP 1900439 daripada kumpulan LDK3 akan menunjukkan jenis-jenis barutan dan cara menggunakannya untuk aktiviti pertolongan cemas. Bagi merawat kecederaan, kita boleh menggunakan andong. Andong ni terdiri daripada andong tangan, andong kaki, andong pergelangan tangan, andong lutut dan juga andong kepala. Andong ni fungsi dia adalah untuk membantu menyokong anggota yang tercedera seperti tangan, bahu atau lutut, dan ia juga dapat membantu merehatkan anggota tersebut daripada melakukan banyak pergerakan. Cara-cara balutan andong yang bersesuaian mengikut anggota badan adalah seperti berikut. Okey, sekarang saya akan tunjukkan balutan yang pertama, iaitu balutan untuk andong tangan. Untuk andong tangan kita akan gunakan kain begini, iaitu berbentuk segitiga. Pertama, letakkan kain di bahu pesakit. Letakkan tangan pesakit dalam keadaan silang. Kemudian silangkan kain. Untuk di belakang kita akan buat ikatan buku sila. Kemudian kemaskan lebihan kain. Dan untuk yang tepi ni pun kita kemaskan, gulungkan mengikut keselesaan pesakit. Gulungkan dan kemaskan dengan kulit di belakang. Ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat balutan bagi tangan. Pertama, letakkan tangan yang sakit sebegini. Gunakan kain segitiga. Ambil bucu kain, letakkan ke atas. Kemudian kita silangkan kain. Pusingkan ke belakang. Untuk depan ni kita gunakan ikatan buku sila. Kemudian kemaskan. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat balutan kaki. Pertama, gunakan kain segitiga. Kemudian ambil bucu kain dan bawa ke hadapan. Ambil kain yang belah kanan, silangkan ke belakang. Kemudian kembangkan yang sama untuk kain sebelah ini. Kemudian silangkan di bahagian belakang dan bawa ke depan. Kemudian kita buat ikatan buku sila. Dan kemaskan. Kemudian siap. Bagi balutan pada lutut, lipatan sedikit dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian, letakkan kain di atas lutut yang tercedera. Tarik kedua-dua hujung kain, andong melintasi bawah lutut, kemudian ikatan buku sila dilakukan atas bahagian lutut. Kemudian ikatan dikemaskan.
Seterusnya, balutan kepala. Kain diletakkan di atas kepala, kemudian kedua-dua hujung kain diikat di belakang kepala menggunakan ikatan buku sila. Kemudian, kedua-dua hujung ditarik ke hadapan dan ikatan dilakukan menggunakan ikatan buku sila. Kain dikemaskan di bahagian hadapan dan juga di bahagian belakang.